Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera pada abangku yang dirindui selalu di sana. Okey, apa khabar semua? Harap semua okey lah, sedia. Okey, hari ni gitar special bang. Gitar special Ibanez Jam Junior warna putih. So yang ini made in tak tahu kat mana. Okey, saya straightforward je lah. So yang ini adalah gitar versi replika ataupun versi tiruan okay. Jadi apa yang dimasukkan versi tiruan ni adalah orang yang membuat gitar tu tidak mendapat lesen, tidak mendapat kebenaran daripada manufacturer yang asal, penjenama yang asal untuk buat gitar dia. Jadi of course lah, bila seseorang tu bila dia nak buat sesuatu gitar milik cap dagangan orang lain, okay, dah tentulah pengeluar asal dia akan tetapkan satu prosedur, satu standard yang mana orang yang membuat tu mesti wajib ikutlah apa standard yang dia nak kan, supaya apa, supaya dia punya kualiti dia tu tak rosak dan sebagainya. Okey, jadi gitar ni versi replika ni dia dibuat tanpa kebenaran, tanpa izin daripada pihak daripada pengeluar yang asal. Jadi macam-macam benda lah yang ketirisan yang saya jumpa dekat dalam gitar ni. Maknanya ada beberapa saya boleh consider sebagai penipuan lah, penipuan. Okey, penipuan dalam pemasangan gitar kan. Dia biasanya gitar-gitar macam ni dia asalkan siap je bang, asalkan boleh jual. So dia buatlah ikut yang mana dia nak buat tu kan, tanpa mengikut standard yang asal. Jadi itu yang timbul banyak masalah bang. Dia punya truss rod tak function, dia punya body sengit, dia punya wiring tak betul, dia punya size fret pun tak betul. Dia punya cat pun jenis cat yang murah. Dia punya pick guard pun pick guard yang nipis. Lepas tu dia punya port dalam pun dia punya value dia pun tak mengikut yang asal kan. Dia punya penggunaan bridge pun adalah jenis kualiti yang paling rendah. Yang mana ia memang susah lah kalau kita nak buat tuning stability kan. Kita nak set up dia memang susah lah bang. Nak dapatkan dia punya stability yang synchronize kan. Jadi gitar ni masa saya baru dapat, memang sangat-sangat teruk lah dia punya kondisi dia. Saya ambil masa yang lama untuk set up gitar ni sebab susah bang, sebab susah. Tapi alhamdulillah lah dah selesai lah semua. Saya dapat lah optimalkan balik dia punya playability. Okey, masa baru sampai gitar ni dia punya string action height terlalu tinggi, 2mm ke atas bang, 2.5, 2.2mm macam tu lah kan. Memang sangat-sangat tinggi. Macam mana nak main bang, memang tinggi. Lepas tu saya ada buat setup simulasi yang mana saya akan set up ikut 1mm dia punya string action height. Saya adjust dia punya truss rod. Truss rod dia pun dia punya respon tak cantik bang. Bila kita nak pulas tu kan, dia respon dia lambat naik. Lepas tu dia punya tuning machine dia pun ketat, sangat-sangat ketat dia punya tuning machine ni. Jadi lepas saya dah obtain 1mm tu, gitar ni langsung tak boleh main. Dia buzzing teruk. Saya tak sempat nak ambil video kan, pasal masa tu saya tak boleh nak fokus pada recording. Saya fokus pada macam mana nak selesaikan masalah ni. Jadi saya tak sempat nak buat nak ambil video lah masa dia buzzing teruk tu. Jadi apa yang berlaku masa saya buat setup simulasi tu,
dalam kondisi 1mm daripada 2mm tadi tu, saya 2.5mm tadi tu saya turunkan kepada 1mm. Saya petik memang langsung tak ada bunyi bang. Dia bunyi dead note kan. Bunyi dia bunyi sangkut, bunyi choke macam tu kan. Semua note bang, semua note. Tapi dia punya string action dapat 1mm, tapi bila main tu langsung tak dapat. Okey, sebab apa? Sebab terlalu banyak uneven frets dekat sini. Namanya ada fret yang tak rata tu terlalu banyak kan. Dia tak buat fret leveling. Kan? Memang terlalu banyak sangat. Jadi size fret yang dia pakai pun adalah medium jumbo 2.4mm, and sepatutnya gitar ni dia pakai jumbo 2.5, 2.6, 2.7 macam tu kan. Dia pakai jumbo, dia tinggi sikit. Jadi yang ini dia pakai 2.4, dia kecil kan. Bila saya nak bending tu tak berapa lawas sangat. Dia punya feel yang sebenar Ibanez Jam Junior tu tak rasa. Saya tak dapat rasa. Okey, jadi dia punya body belakang ni pun dia tebuk pun sampai berlubang kan. Sampai berlubang. Nampak kan ada macam, tak tahulah, saya pun tak tahu nak cakap macam mana lah kan. Saya tengok macam nak menangis pada kan. Lepas tu dia punya screw ni, dia punya spring claw screw ni, dia tebuk sampai tembus ke belakang ni bang, ke depan ni. Sampai tembus ke depan ni kan. Nasib baiklah pickup ni boleh masuk, tapi pickup ni dia jadi terjongkit sikit lah. Kan, pickup ni dia tak straight, dia jadi terjongkit macam ni sebab mungkin dah tertolak dengan skru ke apa ke kan. Lepas tu dia punya cara dia ground wire untuk bridge ni pun patutnya dekat sini, tapi dia ground dekat sini. Kan, saya pun pelik lah macam mana lah korang ni buat kerja kan. Asal boleh je. Tengok dia punya ni pun dah berlubang dah bang kan, dah berlubang lah, dah pecah, tak tahulah macam mana dia buat kan. Jadi sepanjang masa nak set up gitar ni memang saya rasa marah lah kan. Saya rasa marah kan. Bukan marah dekat owner yang beli tu, saya marah pada orang yang membuat ni kan. Kenapalah kau tergamak buat macam ni kan. Gitar-gitar ni macam ni buat macam ni. Asal boleh je kan. Patutnya tak boleh lah buat macam ni kalau kita nak buat satu benda tu, even gitar-gitar yang replika ke apa ke, buatlah elok-elok sikit kan. Sebab ni gitar instrumen kan. Benda yang orang kata apa, ada nyawa. Pada saya benda ni, gitar ni ada nyawa kan. Bukan nyawa kehidupan, maksudnya nyawa, benda ni boleh drive kita punya soul kan. So kena instrumen ni, kalau sesiapa yang main muzik, dia akan menghargai sesebuah instrumen. Golongan-golongan macam ni yang buat gitar-gitar macam ni, dia selagi dia boleh tipu, dia tipu bang kan. Kalau tengok dia punya retainer bar dekat sini pun, yang ni bukan besi, yang ni dia plastik kan. Dah patah dah pun. Dah patah kan? Tak ada function kan. Okey, alhamdulillah lepas saya dah buat fret leveling semua. Okey, saya dah buat fret leveling, saya dah buat fret crowning. Okey, dia punya fretboard dia pun saya dah smoothkan dia. Jadi dia punya pore dia tu dah tak nampak kan. Dia punya pore dia tu tak nampak, saya dah gosok. Saya dah gosok satu persatu daripada sini sampai atas kan, supaya dia nampak smooth kan. Dan saya treatment dia balik dengan minyak khas. Lepas tu dia punya fretboard dia tepi ni bang kan, sangat-sangat tajam. Dia punya bucu dia ni. Kan. Dia punya bucu ni, kalau kita main riffing memang terasa lah dia punya bisa kayu kat tepi ni. Ada bisa dia kan, rasa macam tak best lah kan. Bila kita nak buat macam kalau main lagu Metallica memang terasa kan. Kita boleh rasa kan. Kalau saya main lagu macam boleh rasa bang, dia punya bisa dia tu. Dia punya tajam, bukan tajam fret wire tu, bukan tajam fret yang besi ni. Tajam bucu fretboard ni, bucu kayu ni. Memang tajam kan. Kalau gitar ni di refret semula kan, memang saya akan tumpulkan lah dia punya tepi ni supaya kita boleh genggam dia sedap kan. Dia smooth je, sebab kayu tu dia dah melengkung sikit, dia ada curve kan. Jadi dia dapat mengikut kita punya lengkungan tapak tangan ni, kita punya palm ni kan. Dia dapat ikut kita punya lengkungan ni. Jadi bila kita main tu tak terasa lah kayu kat sini. Tu yang rasa feel dia lagi optimum kan. So alhamdulillah lah lepas saya dapat okey bang, hari ni kita tak pakai M belah sana, kita pakai M belah sini pula kan. Hari ni saya pakai Bugera ni, Bugera Infinium 3 SL 120 tube watt. So gitar ni memang monster bang. Memang monster, dia lagi kuat daripada Randall tu kan.
Okey, so yang tadi tu saya pakai sound pedal EVH kan. Okey, sekarang ni setting gitar ni saya dapat setup 1mm. Nah, mula saya dapat 0.75. Tapi untuk lebih selamat lagi saya naikkan sikit kepada 1mm sebab kita tak tahu dia punya untuk future nanti kita tak tahu dia punya kekuatan maple neck ni kan. Neck belakang ni kita tak tahu dia punya taraf tahap dia punya grade dia kan. Kalau grade yang murah memang dia cepat melengkung, kalau tali rendah memang dia buzzing lah. So saya untuk play safe saya tinggikan sikit kepada 1mm. Jadi ini tone yang saya dapat. Satu mm. Okey. So yang tadi tu sound pedal. Okey, sekarang ni saya pakai sound direct amp. Tadi tu sound lead channel. Sekarang saya pakai sound crunch. Then yang tadi tu sound crunch channel, yang ini head bugiran ni saya masukkan dekat cab custom kat sini 4x12, ada 4 speaker 12 inci dekat sini kan. Jadi saya ada mic lah, ada mic kat belakang ni, jadi saya record terus. Jadi sound yang sahabat-sahabat dengar ni adalah sound amp, direct amp, terus masuk ke recording kan. Okey, ni sound clean ya. Bridge pickup, okay, neck pickup. Okay, bridge pickup. Sekarang ni saya pakai mid pickup single coil. Jadi dalam 1mm tu alhamdulillah dia tak rendah sangat, dia tak tinggi sangat sebab size fret pun dia bukan jumbo, bukan jenis tinggi. Jadi saya set up dia untuk play safe, saya set up dia 1mm. Jadi dia tak adalah rendah sangat, dia tak ada tinggi sangat, dia ngam-ngam je kan. Kalau kita nak buat pinch harmonic dekat sini kan, kita dapat obtain dia punya tone untuk pitch harmonic tu kan. Sebab dia kalau rendah sangat, kita tak buat neck relief dia dengan optimum yang betul, sesuai dengan dia punya size gauge tali tu,
Jadi kita tak akan dapat bunyi obtain tone untuk pitch harmonic tu kan, dia jadi tersekat. Kita susah nak buat. Jadi kalau neck relief tu okey, dia sesuai dengan gauge, so dia dapat lah kan. Okay, 1 mm tadi tu dekat fret 12. Dekat fret 12. So dekat sini dia rendah sikit lah. Dia jadi macam 0.75 macam tu kan. Kalau kat sini 0.75, sini dia jadi lagi rendah 0.5. Jadi kalau 0.5 dia memang tak boleh dapat dah tone pitch harmonic tu kan. Dekat sini dia punya strength height dia lebih kurang 1. Antara 1 mm dengan 1.2 tu dia tengah-tengah. Mungkin 1.15 ke macam tu kan. So dia tak adalah tinggi sangat dekat sini, jadi kita tak penat. Okey, untuk mendapatkan tuning stability gitar ni sangat-sangat lama, dan intonation juga pun sangat-sangat lama. Sebab apa? Sebab dia gunakan bridge yang berkualiti rendah macam ni. Jadi apa yang saya dapati dekat tali 6 ni, especially tali 6, saya tighten dia punya intonation screw ni kan, pada paras tune yang betul untuk intonation ni. Tapi bila saya main lama-lama tu, makin lama makin ke depan. Jadi tune tu dia makin sharp kan. Jadi apa yang saya dapati, dia punya intonation screw ni, even kalau saya ketatkan seketat-ketatnya pun dia akan ke depan juga. Sebab apa? Sebab dia punya besi ni bila kita ketatkan, dia punya longkang groove tu kan, bila kita ketatkan, dia jadi melecet. Bila dah lama tu dia melecet sebab dia menekan tekanan daripada atas dan dia menahan tarikan daripada sini. Maksudnya dia tarikan tekanan daripada dua arah. Jadi tali daripada sini dia tarik dan skru daripada sini dia tekan bawah. Jadi dia tak boleh tahan, dia lama-lama dia menggelongsor juga. Dia sikit. Saya perasan sebab saya dapati dia sharp, makin lama dia makin sharp. Jadi saya tak boleh buat apalah dekat sini kan, sebab dia punya kualiti dia ni. Jadi saya tighten up sampai ke paras yang dia boleh cope lah kan, sampai dia berhenti sendiri. Sampai dia berhenti sendiri tu, jadi itulah yang saya dapat untuk intonation gitar ni untuk tadi 6 kan. So dia jadi macam ni. Maknanya intonation tu daripada fret 1 sampai ke fret 17. Sampai ke fret 17 tu ke atas. Yang ni ke atas dia dah mula sumbang sikit pasal dia punya shader kat depan dia dah makin lama makin ke depan kan. Lepas tu dia stop sendiri. Jadi kat situlah shader tu mampu tahan dia punya tensioning daripada kiri dan daripada atas kan. Okey, kita dengarkan semula dia punya bunyi after re-intonation semula kan. Jadi kita dengarkanlah dia punya rehearsal dia, macam mana kita main dekat bawah, macam tu bunyi dia dekat atas kan. Bunyi dia tak ada bunyi bingit, dia tak ada bunyi gigil, menggeletar macam tu kan. Okey, kita dengar. Okey, kita dengar dia punya tuning stability kan. Okay.
Untuk tuning stability kita ni, saya tak boleh main dia sama macam yang bridge yang berkualiti sikit kan. Okay. Jadi untuk main tremolo kita ni, kita nak main dive bomb, kita nak main vibrator kan, dia ada trick dia bang. Kalau pakai bridge yang murah macam ni kan. Okey, dia macam ni bang. Kalau saya main dive bomb, saya ending dia ke bawah kan. Jadi bila saya main dive bomb tu, saya turun dia ke bawah, saya lepas balik. Jadi bila saya main, tune dia jadi macam tadi kan. So cara nak dapatkan neutral balik, tarik sikit je. Tarik sikit. So dia akan jadi. Jadi ramai kawan-kawan kita yang tak tahu skill ni, bila dia main tremolo tu, tune lagi, dia akan usik dekat sini. Dia usik kan. Lepas tu dia main lagi juga kan. So kalau untuk pakai bridge murah ni, okay, saya ulang balik. Kalau saya main dive bomb, saya ending dia ke bawah, dia jadi macam ni. Tune dia jadi macam ni. Dia punya bass side ni jadi flat ke sharp, saya tak pasti. Saya rasa sharp kot kan. Okey, jadi untuk neutralkan balik kan. Bila kita tarik sikit tu dia neutral balik. Tak payah nak usik sini dah. Kalau kita pakai bridge yang medium kan, macam ada yang chop Ibanez tu kan. Yang ni tak ada chop, yang ni dia kosong kan. Ada yang flat rose tu dia chop Ibanez kat sini. Lepas tu untuk H03, untuk H02 dan untuk macam Wilkinson kan. Okey. So kalau kita nak main tu, ending dia mesti ke bawah. Tapi kalau macam yang ini, yang jenis murah macam ni, ending dia mesti ke atas. Kebanyakannya macam tu lah. Dia depend juga, bergantung kan. Okey, jadi kalau macam untuk yang macam ni, saya ulang balik. Yang ni saya ending ke bawah, so dia akan jadi macam ni. Tune dia jadi lari kan. Jadi tarik atas sikit je. So itulah rahsia dia. Dia punya tips dia kalau kita nak kendalikan bridge jenis macam ni. And tak payah kita nak usik-usik tune apa semua, tak payah. And dia bergantung jugalah, tapi kebanyakan dia memang macam tu. Kalau yang jenis medium, kita ending dia dekat bawah. Kalau yang jenis murah, kita ending dia dekat atas kan. Tapi janganlah tarik atas macam tu kan. Kita tarik just sikit je kan. Okey, saya ulang balik Jadi itulah beza dia kalau kita pakai bridge yang berkualiti rendah dan berkualiti tinggi. Memang jauh beza dia bang. Memang jauh kan. Jadi kalau macam yang ni memang saya tak boleh main lah macam yang biasa selalu main kan. Memang dia lagi teruk lah. Dia punya kualiti dia tak boleh cope dengan string tensioning kan. Gitar ni saya dah buat pickup tuning balik. Saya dah buat pickup tuning balik. Memang saya banyak rapatkan dia ke tadi. Pasal dia punya passive dia ni dia tak berapa sensitif sangat kan. Saya kena rapatkan dia sikit baru dengar dia punya tone dia kan. Okey, sekarang ni saya pakai sound Direct M Crunch Channel.
jadi itulah dia review ringkas tentang gitar ni, Ibanez Jam Junior versi replika, versi tiruan. Jadi pada sahabat-sahabat yang nak beli gitar lah so jangan cepat terpedaya, jangan cepat terpengaruh dengan harga-harga gitar yang murah dan sebagainya Jadi setiap benda yang murah tu dia ada sebab dia, yang mahal pun dia ada sebab dia Jadi kalau macam untuk kes gitar ni, memang sepatutnya gitar ni sepatutnya kena refresh semula So baru kita dapat optimalkan balik dia punya playability. Dan dia punya bridge pun tak boleh pakai bridge yang ni bang. Untuk gitar yang hard play macam ni, untuk heavy hand memang tak boleh. Memang tak boleh pakai bridge ni bang, dia kena tukar, upgrade sikit. At least Wilkinson Wilkinson yang flat rose tu, ataupun yang lebih better lagi, sekurang-kurangnya pakai flat rose special. Yang tu pun okey juga. Dan boleh dia masuk bang, boleh masuk So kalau macam ni memang kita tukar lah. Kalau dapat ada modal sikit tukar pickup. Tukar. Yang ni pickup ni dia tak berapa sensitif sangat. Pasal ini dia pakai GNB brand GNB. Brand GNB ni dia memang brand yang OEM lah Dia memang satu company yang buat pickup. Banyak gitar yang pakai pickup tu bang. Banyak gitar yang pakai pickup tu. Especially gitar Ibanez Joe yang made in China memang banyak pakai jenis yang macam tu Okey, saya berhenti sampai sini je dulu untuk video kali ni. Jadi pada sahabat-sahabat yang sebagai maklumat tambahan lah tak kira lah apa gitar sekalipun yang kita pakai, even yang tiruan sekalipun, dia macam pada saya playability must comes first lah tak kira lah gitar tu tone bagus ke, pickup mahal ke, tapi kalau dia buzzing tadi tinggi pun tak guna juga bang tak guna, dia punya feel main tu tak best kita punya jiwa, kita punya soul dia tu, kita punya feel tak melekat dengan gitar ni even dia punya sound dia sedap Jadi macam kalau ada sahabat-sahabat yang ada modal sikit so kalau boleh kalau gitar tu dah okey apa semua so cuba try upgrade amp so upgrade amp ataupun upgrade multi effects so kita dapat sound yang okey. Jadi kalau macam pada bedroom gitaris kalau macam amp yang macam ni memang mungkin terlalu besar sangat sebab dia kuat bang. Amp ni kalau kita pasang kuat baru dengar dia punya bunyi gitar tu Kalau kuat tu, kalau kita pasang perlahan tu rugi je beli ni pada pendapat saya lah. So boleh pakai yang head kecil yang 1 watt ataupun yang 20 watt tube pun okey ataupun pakai yang solid state 15 watt 20 watt tu itu pun dah kuat tu kalau dah main dalam rumah untuk buat recording pun dah okey dah tu Dia bergantunglah pada kita punya environment kita punya persekitaran kita tu. Pakailah yang mana sesuai Kalau kita pakai amp jenis amp yang budget tu, dia punya sound itulah sound yang kita dapat. Kalau kita pakai amp yang berkualiti, so itulah sound yang kita dapat so dia ada beza dia bang. Kepada sahabat-sahabat yang pakai gitar-gitar tiruan macam ni, yang ada defect, yang ada ketirisan banyak macam ni, jadi kalau ada modal tu pergilah hantar repair, setup dan sebagainya kepada mana-mana gitar tech yang berhampiran. Jadi actually memang ada beza bang kalau lepas kita setup dengan belum setup memang ada beza. Jadi bila kita hantar setup, hantar repair tu maknanya kita ni seorang yang bertanggungjawab lah kita seorang yang bertanggungjawab kepada harta kita dan kita ni gentleman. Jadi yang mana dah beli gitar yang macam ni yang dah kata apa tak boleh main lah, pendek cerita gitar ni asalnya tak boleh main dan dia punya buatan dia pun teruk jadi tak apalah, yang berlalu tu biar berlalu. Jadi diharapkan awareness yang saya dan sahabat-sahabat yang gitaris yang lain berikan tu, so jadikan awareness tu sebagai kita punya pedoman, kita punya guideline untuk kita beli gitar kalau kita nak beli gitar tu tanya kawan-kawan kita yang arif tentang gitar supaya tak terkena macam ni lah, nanti tak kena keluarkan modal lebih untuk repair sebab dia cost setup
Sebab biasanya kos setup dengan kos repair ni dia adalah dua perkara yang berbeza. Setup is setup, repair is repair kan. Setup tu maksudnya kita setup benda yang ada tanpa membaiki, ada kos-kos tambahan kan. Untuk repair ni dia lain. Repair ni macam ni lah bang, banyak repair kan. Itu repair, ini repair, sana sengit, sini sengit kan. Yang sikit-sikit tu tak apalah, tapi yang teruk sangat tu nak kena tukar parts, nak kena tukar spring, nak kena tutup lubang itu, nak kena buka lubang ini, nak kena solder yang baru. Itu yang jadi kos dia makin banyak tu kan. Jadi tanyalah pada kawan-kawan yang Arif Okeylah, sekian saja review saya tentang kita ni kali ni. Semoga kita berjumpa lagi pada episod yang akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.